السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kemudian kata Syekh Zarruq pula, mana dulu kita dah nakal perkataan dia dari awal syarah. Bagi kata tanawwa'at ajnasul a'mal, berkata Syekh Zarruq. Kemudian kata Syekh Zarruq pula dalam syarah dia Tanbih Zawil Himam, di sana dia kata, dan telah puji oleh Tuhan Al-Haqqu Ta'ala, Allah puji atas orang-orang yang sabar. Sabar di atas segala ujian. Bila sebut sabar, dia terbahagilah kepada tiga. Sabar dari maksiat, itu sabar dari sab'an lil matruh, dakhilatun lil lil mujawazah, dakhilatun alal matruh. Kerana maksiat ni asal tabiat kita manusia, dia suka, dia minat. Tengok kita daripada kecil-kecil, masa kanak-kanak suka sangat, ikut hawa kemahuan kita. Bila kita besar, kita balik, ada peraturan undang-undang agama, itu dilarang, ini dilarang, itu disuruh, dia wajib. Kalau kita masih kecil belum balik, tidak wajib apa-apa atas kita. Jadi kita selalu ikut kehendak kemahuan kita. Apabila kita balik, bahkan mulai umur 7, antara 10 tahun, mula dah syarak tu tutup. Cuma tak tutup atas kita sendiri, hanya tutup atas wali, ibu bapa kita, supaya suruh perintah kita buat apa yang disuruh. Atas kita sendiri tak lagi. Apabila kita mulai balik serta kita ada akal, syarak beradak di atas kita sendiri dah. Jadi kita bertahun-tahun kita mulai pandai makan, minum, pakai, main, sukaria, nafsu semua. Bila umur 4, tak syarak larang. Jadi larang hak kita setuju. Kan? Hanya suruh buat barang yang kita tak suka. Allah tu gak kena sabar dari, dia panggil.
dari menahankan. Karena nak menahan tu susah. Tu sabar dari maksiat. Yang satu lagi sabar atas. Sabar atas ni bahasa kewajipan. Solat, sembahyang, puasa, nahar sakut dengan harta, sakut hak bahasa wajib buat. Dia panggil sabar atas. Atas mana kita kena menempuh. Kita kena melawan ni. Nafsu kita tak mau kerana tabiat dia tak suka. Tengok dengan solat, tetap pernah duduk solat, kecil-kecil besar kena solat. Tetap duduk berak, tak duduk puasa. Bila besar kena puasa. Kata nafsu tak suka, hak tu kena tekan. Tu panggil atas. Ala. Tu sabar atas. Satu lagi sabar atas juga, sabar atas kesusahan. Tu 3 lah. Jadi hak sabar atas tu 2. Sabar di atas buatkan segala suruhan. Sabar di atas segala ujian. Dan sabar dari maksiat larangan. 3 tu tak sunyi pada tu. Orang yang boleh sabar di situ, Allah puji atas orang-orang yang sabar. 1. Dan yang syukur. Orang-orang yang syukur pun Allah puji. Syukur ni terhadap apa? Terima kasih di atas segala kurniaan. Dia beri kita senang, beri kepada kita ni apa, dia aman, beri kepada kita sihat wal afiyah, hidup aman damai. Nikmat banyak. Tiba-tiba kita terima kasih. Kita syukur dengan bahawa bila kita syukur itulah kita rebut peluang keamasan. Itu masalah syukur. Bukan kata bila kita ada peluang amasan kita rebutkan yang lain. Kita tak panggil syukur. Karena makna syukur itu sarful abdi jami'a ma un'ima alaihi lima khuliqa lahu. Makna syukur. Orang yang syukur di atas segala nikmat, juga orang yang sabar dari segala maksiat, dan sabar atas segala ujian, dan sabar di atas melakukan kewajipan. Dua-dua bagian orang itu Allah puji kedua-dua itu sebagai puji yang satu. Apa maksud puji yang satu? Yakni puji yang sama pada keduanya. Dua orang yang sabar dan yang syukur tu sama aja. Arti nak menyatakan bahawa syukur ada kelebihan, Allah puji, dan juga sabar ada kelebihan, Allah puji. Gak kita tak sunyilah daripada itu. Susah, senang, tu orang berlaku susah, dia sabar, kelebihan besar dia. Kita di dalam kesenangan, syukur, kelebihan besar. Tapi di sebalik, kalau susah tak sabar, salah besar. Begitu juga kita dalam kesenangan tak syukur, jadi ikut joli, hak tu pun salah besar. Maka Allah puji sama. Oleh itu maka firman-Nya Ta'ala pada puji akan tiap-tiap daripada Nabi Sulaiman dan Nabi Ayyub alaihimassalam, Allah puji sama. Yang kita maklum bahawa Sulaiman ini Allah Ta'ala bagi ke dia tu selain pada jawatan Nabi lagi Rasul, diberi pula raja. Bukan main segala. Apa dia, jin, manusia masa itu semua jadi rakyat dia. Semua tu takut kepada dia. Semua tu taat kepada dia masa dia tu. Tengok Tuhan beri hebat ke dia. Hatta bukan saja manusia, jin yang berakal, binatang-binatang pun begitu. Tengok dia perintah pada angin. Makhluk yang tak bernyawa, jirim yang latif, jirim yang kasif, semua tu Allah Ta'ala bagi ke dia. Kemain tu maka dia syukur Sulaiman ni. Allah puji. Ni mana kita orang punya kekayaan, kaya raya,
punya jawatan yang tinggi, itu nikmat. Kita syukur, oh Allah puji. Nah, dan Nabi Ayub, setahu kita Ayub ni ujian berat tadi ya, tapi dia sabar. Allah puji sama. Di mana tempat Allah puji? Lalu katanya, yakni telah puji ia Allah Ta'ala akan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan firman-Nya, firman Allah, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Surah Sad ayat yang ke-30. Nah, hubung kait dengan ayat ini Allah dah sebut Daud. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Tengok, sedangkan kita maklum bahawa orang Nabi ni lagi Rasul alaihi mussalatu wassalam, maka setengah Daud itu Nabi lagi Rasul, diberi pula khalifah. Dan Allah perintah pula dah, sedangkan mereka ini maksum. Bila maksum, mustahil pada akal mereka khianat, bersifat dengan khianat, mustahil. Nah, wajib bagi orang jadi Rasul bersifat dengan amanah. Dari segi bertutur, bercakap, mereka wajib bersifat dengan sidik, wajib akal. Bukan murak wajib syarak. Hak syarak tu, nah kebetulan kita umat ni wajib syarak, harus pada akal. Tapi nasbah dengan orang jadi Rasul, benar mereka itu wajib pada akal. Sebab dia guna lagi kitab main, wajib pada hak orang jadi Rasul. Yang guna itu. Dia tak tahu wajib atas Rasul, tak guna gitu. Wajib bagi mereka itu, wajib pada hak mereka itu. Itu ibarat dia tu. Dia panggil wajib akli. Jadi di samping itu pun Allah perintah dengan firman-Nya, hai Daud, sungguhnya kami latihkanmu jadi khalifah, pemimpin yang mentadbir, yang mengaturkan urusan manusia. Oleh itu fahkum, maka hukum olehmu, buat keputusan apa-apa tu bil haqqi, dengan hak yang sebenar. Itu perintah. Kemudian larang pula, wala tattabi'il hawa, hei Daud, jangan kau ikut hawa nafsu. Walha orang Nabi ni mustahil yang kita ikut hawa nafsu semata-mata. Allah larang lagi. Nak menyata kata tara Nabi lagi. Dia panggil. Mu jangan ikut hawa nafsu. Fayudillaka, maka menyebabkan bahawa menyesat ia hawa. Kalau mu ikut dia, hawa tu menyesatkan kau. Ni panggil isnad majaz kalau mengaji ilmu ma'ani. Fayudillaka an sabilillah, menyebabkan hawa itu menyesatkan kau dari jalan Allah. Lepas pada tu banyak ayat di celah tu dak selit mari dak pada royak kelebihan orang mukmin, ada menyata azab orang-orang kufur sampai kepada ayat ini, wa wahabna li Dawud Sulaiman, artinya dan telah beri oleh kami. Ini heboh wahaba yahabu hibatan. Kita ambil Arab kata heboh, Melayu beri. Wa wahabna, dan telah beri oleh kami Allah li Dawud, kami beri bagi Daud akan Sulaiman, anak laki dia. Kami beri ke Daud anak laki nama Sulaiman. Lepas tu dia puji Sulaiman, ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba. Ni apa fa'il lil madhi, ba ni'ma wa bi'sa. Ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba. Siapa hamba sini? Sulaiman. Kalau mengaji kaedah dia panggil kena terkedir al-makhsus bil madhi,
ni'mal 'abdu huwa, sebaik-baik hamba itu ialah apa, ialah Sulaiman. Nah, Allah Taala puji Sulaiman. Sebab apa tu Sulaiman tu baik, sebaik-baik? Innahu awwab, menepati elak bahwasanya, ini kerana bahwasanya Sulaiman itu awwab, yang sangat kembali. Tu sirap balaghah. Kau kata maaf tadi. Abaya ubu auban masdar mimi ma'aban isim apa dia isim balaghah, amsalatun balaghah awwab, kerana bahwasanya Sulaiman itu yang sangat kembali kepada Tuhan. Nah, apa-apa kembali pada Tuhan. Lepas tu ulama tafsir kata nah, awwabun ay raja'un ila tasbih wa zikr, dia tak lupa Allah. Walaupun dia boleh perintah angin bawa dia berjalan lakah laut. Tengok dia duduk di Syam, di Palestin, bila dia nak pergi ke Yaman, nak jemurai laut tu, kan pergi dengan kapal, udara, perintah angin. Nah ni duduk ramai rakyat jelata dia tu penuh. Dia perintah pada angin suruh bawa. Naik. Naik lagi. Mana tu raja tak dunia ni? Tu kalau kata nak besar, nak lebih setara mana tu hari ke Sulaiman ke mana tu. Nah, lah ni dia kapal tu bah tu dah. Ni perintah angin pun bawa. Pakai apa tu bah pun angin lah juga lah. Sabar dia. Angin perintah bawa dia. Jemurai laut. Sebab tu orang takut semua Sulaiman masa tu. Dan siapa macam-macam kata apa boleh Sulaiman tu lebih gitulah, apa ilmu dia dan apa amalan dia. Dia tabiat manusia dia lagu tu. Bila nampak kelebihan di satu, tanya dia amal apa? Tanya aja tu. Allah, amal pada mu supaya 4 rakaat. Baca Fatihah apa tu, tak ada baca hak lain. Nah, tapi dia bukan sebab anjing pula. Demo ni umur berapa dah? Apa 90. Macam umur 40 dia nak amal ke apa? Apa akan nasib pada mu itu? Ya satu pelak ni pun tu apa Sulaiman do amal yang boleh begitu lalu, semua takut ke dia. Dia carilah tu peluang kesempatan syaitan buat ilmu sihir tu. Pada sana kata ni ilmu Sulaiman. Bila lepas pada Sulaiman meninggal agak, syaitan dia ambil hak dia buat. Dia kata inilah ilmu Sulaiman, rahsia hak Sulaiman do amal ni yang boleh dia mengatasi kamu ni. Hatu pakak menerima belajar tu lah Tuhan sebut wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Pakak belajar tu. Ahli kitab hanya siapa tinggal kitab Taurat belajar ilmu sihir. Nak jadi Pos Sulaiman. Tengok tu dah. Ni mana kata kita kadang-kadang menuntut ilmu, beramal, berkeluar, bersuluk, tujuan nak boleh mengaik. Ni punah dah. Syaitan bahasa dah. Lepas tu kita amal dengan ikhlas sedikit pun, asal hati bersih. Amal yang sedikit serta ikhlas, itulah lebihnya. Al-istiqamah, kita tekun di atas amalan walaupun sedikit, khairum min alfi karamati. Lebih daripada 1000 kali karamat. Itu dia. Ini Sulaiman Allah Ta'ala puji kerana dia innahu awwab. Kerana bahwasanya Sulaiman yang kembali kepada Tuhannya dengan taubat, dengan berzikir. Kalau Arab itu bersih, apa dia tu awwab ay raja'un ila Allah bizikr wa tasbih dan bertaubah. Tu mana kata walaupun dia lebih Tuhan bagi ke dia, tapi dia tak lupa Allah. Kita orang kota cuma ni dah lebih sikit nak lupa. Nak lupa lah. Senang sikit gak terlupa lah. Sibuk dengan dunia. Tak ada masa kita nak rebut peluang mengenai dengan kadang-kadang. Tu dia tu. Kalau lebih lagi terlupa banyak lagi. Tu kita macam tu. Sulaiman dak, kau tinggi, kau lebih, kau dia sangat kembali pada Allah. Tu Allah Ta'ala puji tu.
Baik, kita tengok pula Allah puji Ayub. Ayub ni kan main dah. Allah Taala uji dia. Sulaiman tu uji dengan beri kekayaan, uji dengan beri kelebihan tu. Ayub ni uji dengan kesusahan. Betul kita duduk dalam dunia ni dua-dua tu uji. Tengok sudah kita kena uji cara susah. Tengok. Kita ni uji dalam senang. Sama uji ya. Nah ya tengok. Sama dalam ujian je. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Baik. Dan puji ia Allah Ta'ala akan Nabi Ayyub alaihissalam dengan firman-Nya, firman Allah, inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Tempat kita perhati betul puji ni'mal abdu serupa aja. Kalimah yang sama, susun kata-kata yang sama, terkik kalam sama ya. Nah, Allah Taala kata yang berarti sama dalam surah Sad juga tu. Ayat 40. Pak. Artinya inna wajadnahu sabira. Sungguh kami Allah telah dapat akan dia, artinya akan Ayub. Kerana ayat sebelum dia bercakap Ayub, wazkur abdana Ayyub iznada rabbahu. Sebut olehmu ya Muhammad akan seorang hamba kami Ayub ketika dia tu melau menyerukan Tuhannya, anni massaniyasy syaitanu binusbin. Ada ayat lain, rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ketika dia teruk sangat, harta habislah, dibinasakan oleh syaitan iblis. Tengok Tuhan izin ke dia habis. Di zaman tu dia menasa cara mana? Cara likung bakar habis. Ni poi tu duduk dalam gini. Keliling ni likung bakar habis. Panas air tubik ke mana? Main kau tu api, nak tubik ke pintu ni api, hadap kau tanah api, api nak tubik ke mana? Mati nanti tunggu mati itulah habis benata-benata hak Ayub. Dan juga orang-orang berjagakan harta Ayub habis. Harta Ayub habis. Lepas pada berlaku tu mencerita ke Ayub, harta mu habis dah berlaku kebakaran. Ayub kata alhamdulillah. Tengok tu, alhamdulillah. Apa? Moga dia sapa pada hak Tuhan, innahu awwab gitu. Apa? Hak dia ambil, ada masalah lah. Bukan hak aku pinjaman saja. Idafah harta kepada aku, hak tu majak saja. Hakiki harta hak siapa? Hak Allah. Siapa dia tahu warazaqnakum, kami berikan kamu. Rezeki hak siapa? Hak dia. Pemberian dia. Dia nak ambil, dia nak beri hak dia. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguh bagi Allah barang yang dia ambil dan bagi dia lah barang dia beri. Arti dia beri, dia ambil. Pemberian hak dia, amalan hak dia. Dia beri supaya kita milik di segi syarak. Itu bahasa ada kita dah. Harta kita, kekayaan kita idafah lil milik pada syarak. Kalau kita pada hakikat majak jelah. Hakiki hak siapa? Hak Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. La lipat. La lil milik. Hanya bagi Allah barang semua daripada langit dan bumi. Semua tu lillah, bagi Allah. Bila hak dia ambil, baca ayat alhamdulillah. Tengok makam dia siapa. Kalau kita ada sinar mata susah, Allah habis yang siap. Kita alhamdulillah, tengok tinggi makam dia. Inilah menyedihkan kepada iblis. Dia buat nak menyusahkan Ayub, tapi tak susah tu kena atas dia. Tu orang deki ke orang dia susah klik siapa sungguh. Bila orang deki ke satu orang, dia usaha jadi hilang harta, tapi bila tuan tu sabar, susah nak klik ke kita klik. Maka saya apa sedih. Karena apa kata Ayub ni tak ada apa-apa.
Lalu tidak usaha putus rumah bangunan ketika anak-anak Ayub di dalam peripunan. Tengok mana? Mati anak kecil, anak apa kata kan? Anak Ayub sendiri Nabi Rasul. Diputus oleh iblis. Puak-puak kaki tangan dia tu. Brup ni seperti tadi ini. Brup putus ini. Apa zaman dengan bong apa buk habis kita dari bawah ni lah. Habis sekaligus. Sekaligus anak dia 8 habis. Ada setengah riwayat kata belah-belah. Habis sekaligus macam mana perasaan? Harta habis dah anak pula sekaligus. Allah, habis perasaan kita. Ayub tak ada apa, alhamdulillah. Tengok. Tu sedih lagi, iblis sedih pula dah. Itulah buat diri sendiri pula tu dia buat apa dia tu, dia sihir Ayub tu. Tu sampai diri sendiri Ayub tu sakit. Di berapa lama sakit dia tu, ingat siapa dia tak minta. Dia apa isteri kata, mu berdoalah kepada Tuhanmu kerana mu seorang nabi dia, mintalah. Dia tanya, kita sihat lama mana? Dia tanya. Oh, sihat puluh-puluh tahun, pas kita sakit berapa tahun? Aku malu nak minta. Allah. Nak kata tinggi kita tiga tak apa mana ikut tak sampailah. Maka tu. Itulah. Maka Allah Taala kata Allah Ta'ala puji kita dengar di ayat ni. Sesungguh kami telah dapat akan dia akan artinya Ayub itu sabiran yang sabar. Mafu ya kedua bagi wajadna. Telah kami dapat akannya akan Ayub itu sabiran yang sabar. Sabar apa? Sabar atas ujian. Itu tak sakut dengan tafsir. Sabar atas ujian yang telah uji kami akan dia, akan Ayub. Tadi patut juga Sulaiman kami uji dengan beri kekayaan kepada dia, beri kelebihan kepada dia. Tu. Uji kot tu. Kemudian dia puji kata, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba itu. Sini kena ke siapa? Kerana ayat dia bercakap hak Ayub. Al-abdu sini ialah Ayub. Kata kita tafsir al-makhsus bil madhi, ni'mal abdu huwa. Sebaik-baik hamba itu ialah Ayub. Sebab apa Ayub ni sebaik-baik hamba? Innahu, bahwasanya, ini kerana bahwasanya Ayub itu awwab, yang sangat kembali. Sama yang kata ke Sulaiman pun, ni'mal abdu innahu awwab. Ayub pun ni'mal abdu innahu awwab. Ni ulama ambil daripada ayat, dia kata inilah bila orang yang susah tapi sabar kuat, Allah puji. Orang yang kekayaan, ketinggian, kelebihan, syukur, Allah puji serupa. Arti bukan semata-mata susah tu hina semata, dak. Bukan semata-mata kekayaan kesenangan tu lebih semata, dak. Hak ni pula kepada syukur ke tak syukur. Situ tempat dia. Kalau masalah susah, sabar ke tak sabar. Kalau tak sabar, berat, salah sah. Kalau kekayaan kesenangan tak syukur, berat juga. Dengan sebuah Fir'aun. Tapi tak sama dengan Sulaiman lagi Fir'aun. Tak boleh nak naik atas tu. Tengok. Tetapi mengaku, siapa mengaku jadi Tuhan. Tengok. Tuhan lebih ke dia. Siapa tepuk dada, ana rabbukumul a'la. Fa hasyara fanada. Fa qala ana rabbukumul a'la. Tengok. Tu, Allah Ta'ala beri kekayaan, kelebihan. Mengaku Tuhan. Nomor apa dia pula, di antaranya nomor zaman Ibrahim dulu. Dan tengok pula zaman Fir'aun tu, apa dia, Qarun. Sedangkan Qarun ni satu riwayat kata sepupu, kata setengah pak menakan dengan Musa, ala kulliha keluarga Musa lah, ya daripada Bani Israel. Ada Fir'aun Qibti. Tengok Qarun, bila Allah Ta'ala beri kaya ke dia kata, bila kaya Allah sombong dengan kekayaan dia. Tak syukur panggil. Akhir macam mana? Allah Ta'ala balik sampai dihilamkan habis kita. Tu betul tak syukur. Bila diminta suruh keluar zakat, mari bakhil. Tuduh pula ke Musa, macam-macam pula.
Akhir macam mana jadi. Itulah nak menyata kata Allah Ta'ala tunjuk. Tengok kalau kata kamu terlebih sibuk dengan kelebihan, tengok Sulaiman aku bagi ke dia terlebih. Siapa nak lebih pada Sulaiman? Tapi dia tak lupa aku. Kalau kata susah kita ni, kita orang susah, tak ada nak mengaji, tak ada. Ayub tengok susah tu. Jadi balik hujah Allah Ta'ala ni lebih. Kita nak hidup lepas dalih-dalih. Sebab tu Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadiru al-yawm. Akhirat esok nak berhujah tak boleh. Nak berdalih tak boleh. Jangan lagi kamu berdalih. Jangan kamu beralasan itu dan ini. Nak beralasan dengan apa? Kamu tak beriman. Beralasan apa? Kerana kami susah. Tengok susah. Beriman. Sebab kami duduk sibuk dengan banyak urusan kuijak yang banyak. Tengok Sulaiman. Kalah lagi tu tak nak guna alasan. Itulah nah. Ini Allah Ta'ala beritahu menyata pada kita. Maka ulama ambil mayuak hurai kepada kita, mengatakan Allah pujikan orang yang syukur, orang yang sabar, Allah puji sama. Nak kelebihan ada masing-masing. Bila-bila kita guna tu salah, itulah. Yakni kembali, sangat kembali kepada Tuhannya dengan istighfar, dengan minta ampun dan dengan taubat. Rabbi anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, telah mengenai akan aku ulam darat. Ayat ni kata apa dia? Wazkur abdana ayyuba iznada rabbahu anni bi anni massani asy-syaitanu binusbin. Telah mengenai akan aku, menyentuhkan aku oleh syaitan. Ini dia panggil apa ni? Allah Ta'ala. Sedangkan kalau kita mengaji bab akidah, yang lain pada Allah boleh beri bekah tak? Tak boleh pada apaan. Mana yang lain tak boleh beri bekah. Hanya Allah jua qul kullum min indillah. Tiba-tiba situ sandar kepada syaitan. Massaniyas syaitanu. Telah menyentuhkan aku, telah beri kenakan aku oleh syaitan. Beri kena dengan apa? Binusbin ay bidurrin. Aku sakit ni syaitan lah. Syaitan lah sihir aku, buat aku jadi sakit. Ini yang panggil isnad majaz. Lagi buat nak beradab. Tak bagi dia kata mulah itu buat, jangan jahat adab. Ni Quran ajar dalam cakap, cara bercakap dia tu boleh kita ambil ilmu semua tu. Selain pada nak kita reti daripada apa yang dia kata, juga cara susun kata-kata tu boleh ambil ilmu dalam tu. Ni yang mengaji ilmu balaghah ni. Massaniyad-durru massaniyasy-syaitanu. Orang mengaji nahwu kata syaitanu fa'il mu'akhkhar. Kalau mengaji ilmu makna panggil isnad, musnad ilaih. Siapa beri kena Ayub jadi sakit? Syaitan. Bukan Allah dah ali. Ya, semua hakikat Allah. Sabak daripada syaitan. Allah Ta'ala izin ke dia. Bukan iblis minta dengan Allah tu. Rabbi sallitni ala Ayub. Wahai Tuhan, mu izin ke aku. Berilah kuasa pada aku. Boleh aku nak mengerasi di atas Ayub. Allah izin ke dia. Sebagaimana dia minta nak panjang umur, Allah benar ke dia. Terima permintaan dia. Nak tipu anak cucu ada, Allah benar ke dia. Sebab tu ada atas dunia ni, kan cuba tak ada yang ni. Kita pun tak jadi sungguh ke. Sabit ramai filem dia ada pengganah lah. Tak sedap tengok filem tak ada pengganah lah. Ada penjahat. Ada hero kena ada penjahat. Tak ada penjahat, tak jadi cerita, tak jadi filem. Apa hak ganah tu? Siapa orang tengok mu tanggung jadi penjahat. Itu kan? Kalau cuba jahat main-main tak dia mu tak boleh main. Mu tanggung jadi jahat dengan rupanya, dengan caranya, sombong dengan megah. Kena jahat dia. Jangan siapa tekah tak pelakon pun kita gerung dengan dia. Apa je jahat sungguh. Pandai dia curi, pandai bijak. Dia kata. Tu buat-buat je sebagai lakonan saja. Tu. Tapi nak menyatakan kata apa? Begitulah nak jadikan filem, nak jadikan cerita tu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat. Itulah maka Allah Ta'ala menjadi penjahat dulu pada kita manusia, dulu pada Adam lagi. Siapa? Iblis. Itu dia. Itu iblis tu.
Tu dia. Pas dia pula minta panjang umur, Allah pun terima permintaan dia. Dia nak buat Ayub, dia minta izin dengan Allah. Allah pun benawi dia. Hikmah apa antara lain? Allah nak menzahirkan Ayub ini orang sangat sabar. Kalau tak tahu ujian susah, tak boleh tahu sabar. Seperti kita ni, suruh sabar bebar kena susah. Lah no. Tak pergi tu. Tak pergi. Tu dia. Nak suruh sabar kena sungguh macam mana? Apa dia royak kau tu sabar, aku royak orang lain. Gitu lah. Itulah. Tu makna kata kalau tak punya rasa tak boleh tahu. Man lam yazuq lam yadri. Siapa belum rasa maka tak dapat tahu lah hak sebenar. Itulah kita tengok di sini Allah Ta'ala mendatangkan dua ayat susunan kata-kata yang sama tapi nisbah pada orang yang lain-lain. Sebaik-baik hamba ayat dulu Sulaiman innahu awwab. Ayat ni sebaik-baik hamba bahwasanya awwab sama. Habis itu berkata ia lagi, ini Syekh Zarruq lagi rahimahullah ta'ala, dia kata dan tak kala diberi pilih, yakni oleh Allah Ta'ala. Kita takrir celah tu. Tak kala diberi pilih. Siapa lagi yang memberi pilih? Allah lah. Yakni oleh Allah Ta'ala beri pilih akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri pilih apa tu? Beri pilih di antara bahawa adalah ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi lagi raja. Nabi itu sifat hak siap dah, dah latih dah nubuah. Dia panggil sifat nubuah. Zat tu panggil nabi. Zat ia bersifat dengan sifat nubuah, zat panggil nabi. Bersifat dengan risalah, zat panggil rasul. Orang bersifat dengan wilayah khasah itu panggil wali. Pada asal tu. Baik. Kalau gitu dia tu sudah dapat pangkat jawatan nubuah, mana nabi. Tambah lagi nabi lagi raja. Seperti dia beri pada Sulaiman. Nabi lagi raja. Daud nabi lagi raja. Maka diberi pilih. Atau ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi lagi hamba. Anak yang mana? Allah Ta'ala beri pilih ke dia. Pasal nabi itu nabi lah, cuma nak tambah satu jawatan, nabi lagi raja ataupun nabi lagi hamba. Dia panggil sifat ubudiyah. Anak yang mana? Nak sifat al-mulk, tambah di atas nubuah, ataupun nak ubudiyah, tambah di atas nubuah. Allah, Masya Allah. Bila diberi pilih ke dia, lalu sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pada menjawabnya, la ya Rabb aju'u yawman wa ashba'u yawman fa idza ju'tu tadarra'tu ilaika wa zakartuka wa idza syabi'tu hamidtuka wa syakartuka. Hadis rawahu Tirmizi an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Tapi lapar juga di bawah tu lain sikit pada ni daripada hak Syekh Jaruk Omari ni. Tengok arti sepitah lalu. Artinya tidak, yakni tiada mau aku wahai Tuhanku ya Rabb, dan tetapi ini maksud aju'u yauman, aku mau lapar satu hari, wa ashba'u yauman, dan aku kenyang satu hari yang lain. Mana aku nak sekali kenyang sekali lapar. Mana kata sekali kenyang sekali lapar, aku nak gila gati gitu. Maka apabila lapar oleh aku, fa iza ju'tu, ja'a yaju'u, yang mengaji kalimah ja'a yaju'u, tasrif 14 dalam surah. Ja'a ja'u ja'at,
ja'ata, ju'na, ju'ta. Tengok je sarah. Nah, tahu kelimah tu. Ju'tu, ju'na. Fa iza ju'tu. Tu kalau kita mari ji'tu, tahu kata salah. Kaedah walaupun hari-hari. Fa iza ji'tu. Kira dengan kaedah. Salah tu ji'tu, dia kena ju'tu. Kerana kaedah ja'a. Jawa'a. Hari mengaji kaedah. Qala, qawala. Qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta. Siapa? Qultu, qulna. Kalau qiltu salah, ada kelimah lain dah tu, makna lain dah tu. Itu dia tu. Tapi nak tipu tak boleh. Nah, dia cerah gini. Nampak jelas. Itu dia mengaji kaedah dia. Fa iza ju'tu. Sebab hadis masa tulis dulu tak ada baris pun. Supaya Quran awal-awal ditulis tu titik pun tak ada, baris pun tak ada. Arti jim ha kha sama je huruf. Tahu. Batasa sama je huruf. Huruf sama. Beza di titik satu di bawah, tambah titik di atas dua, tambah titik di atas tiga. Tu beza batasa. Masa tulis Quran dulu satu huruf gitu ya. Pas baris pula babibu. Tu tambah belakang ni panggil bid'ah. Sampai tu kalau kita kata tiap-tiap bid'ah sesat, tambah Quran tu sesat. Sebab tu kena bagi molat, tak bagi makan diri kelik. Makan diri. Sebab sedap cakap tak boleh. Kata bid'ah tak ada kena ingat dia lain kali. Tak ada kena bergaduh dengan mulut ahli bid'ah tu. Lalu Quran penuh benar. Mari di belakang banyak lagi huruf merah pula, biru, hijau. Mana tu lagu tu. Tu lah. Tambah bunga pula dah Quran, aimah tak aimah macam-macam. Semua tu bid'ah. Tapi hasanah. Itu. Aku balik ke sini. Kemudian apabila aku lapar, kata dia, maka sabar aku atasnya. Maknanya tu aja panggil takdir, apa kalam, takdir satu kalam. Fa iza ju'tu fa sabartu wa tadarra'tu ilai. Maknanya maka apabila lapar oleh aku, maka sabar aku atasnya, ni atas kelaparan tu, atas lapar tu. Dan tadarra' aku, apa tadarra'? Yakni bermohon aku kepada engkau. Itu dah sebut pohon-pohon dah. Mohon. Tu dia. Bila kita ada bahajat sesuatu, kita mohonkan kepada yang berkenaan. Tu dia kata, bila aku lapar, aku bermohon kepada engkau. Aku suka macam tu. Dan sebut atau ingat aku akan kau. Wa zakartuka. Ada dua tu. Zakara boleh arti sebut, zikir lisani. Boleh arti ingat, zikir qalbi dipanggil. Lafaz mustarak. Lalu terjemah dua selalu. Dan sebut atau ingat aku akan kau, wahai Tuhanku. Sebaliknya kalau aku lapar, wa idza syabi'tu syabi'a yashba'u. Dan apabila kenyang aku dapat rezeki makan kenyang, nascaya puji aku akan engkau. Hak tadi sabar. Hak ni aku puji. Ni yang panggil syukur ni. Dan seorang lagi, dan syukur aku akan engkau, yakni atas nikmat kurniaan engkau. Dia boleh kau jalan syukur. Ketika lapar boleh fadilat kau jalan sabar. Ketika kenyang boleh fadilat kau syukur. Begitulah bila kita senang, fadilat syukur. Bila kita kena kesusahan, fadilatnya sabar. Kedua-dua tu dapat fadilat. Tapi kalau kita guna salah, dalam susah pun kita salah, dalam senang pun kita salah. Bila senang kita tak syukur, bila susah kita tak sabar. Tu. Maknanya dia pilih macam tu. Dia maknanya suka nak ke hamba. Bila diberi pilih antara Nabi lagi raja, Nabi lagi hamba, dia pilih ke balik suka hamba. Tengok hadis di bawah tu, al-hadis rawahu Tirmizi ragam 2347, supaya senang untuk dicari. Tengoklah ni kitab-kitab pun senang kita cari. Tidak hadis beribu-ribu nak kita cari kan, nak balik kita tak ada ni.
bila rakyat atas duk di nombor tu bukan dah. Ni semua ni bid'ah lah kan, dak tambah rogam duk tarqim apa ayat dia surah apa, ayat yang ke berapa. Senang kita buka Al-Quran. Kan? Tu tambah semua tu untuk memudahkan. Tulis baris pula, buah baris pula dah. Hadis-hadis buah baris. Lepas tu pula buat rogam nombor pula dah. Buat bab. Tu semua tu dia panggil rekaan. Tu dia. Pada lurah. Baik. Dia kata ana wa qala hadisun hasanun, dan berkata ia Imam Tirmizi lepas pada data hadis, dia kata ini hadis hasan. Lepas tu nak tahu dia kena pergi dalam ilmu mustalah. Tariq hadisnya an Abi Umamah, daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, sahabat. Dialah cerita anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arada alayya rabbi liyaj'ala li batha makkah zahaban. Qultu la ya rabbi walakin ashba'u yawman wa aju'u yawman, wa qala thalathan fa idza ju'tu tadarratu ila akhir hadis ini. Tengok arti pihak sana tu ada berbincang, ada bersimbang apa tu. Pihak balik sana, pihak Kuwait tu ada duk bincang apa. Kalau nak bincang minta silakan keluar daripada majlis. Satunya isa'atul adab, yang kedua pula taswis, mengganggu orang lain. Bukan saja ganggu orang lain, ganggu sampai orang hadap baca ni pengganggu. Jadi tak ada arti penyampaiannya diberi, tapi diganggu. Oleh itu kalau anak-anak kecil ke apa, minta tak boleh. Adab kita dalam belajar ni tak boleh. Ni tak apalah pasal majlis luar. Sebab tu kalau mengajar di rumah, oi lagi adab teruk lagi. Kalau ajar budak-budak, oi adab teruk lagi. Itu dia. Sebab ilmu agama ni jawab main-main dengan dia. Kita duduk dengan cara adab tu, dia satu keberkatan besar, tak ada nilaian kaitan dengan apa. Sama ada faham tak faham tu suku pula. Itu pemberian daripada Allah. Tapi kita kena beradab. Ini yang kadang-kadang dia panggil, apabila dia panggil tengah power dah naik, apabila pang kita rat, turun dah. Turun masa kadang-kadang kalau setengah-setengah guru kat pengunggi saja dah. Ingat tahu ni, ingat tahu. Kadang-kadang segar malah begini ni. Baik. Itu patut diberitahu. Tengok tu. Ganggu pada saat ni nak ya. Baik. Jadi apa arti arada alayya rabbi? Sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam arada alayya rabbi, telah bentang atas aku oleh Tuhanku. Dia cerita kata pernah Allah Ta'ala bentang ke atasku. Bentang apa? Supaya menjadi ia Tuhanku, liyaj'ala li, supaya menjadi ia Tuhanku, li bagi aku, untuk aku, menjadi akan apa? Batha Makkah zahaban, akan padang ataupun lembah yang luas pada Mekah itu Allah menjadikan emas untukku. Kerana orang Quraisy masa tu mung dakwa diri jadi rasul, mu ada apa Muhammad? Yatim piatu jak dia kecil lagi, dah besar tu pang orang lain je. Faham mung dakwa jadi rasul. Orang nak jadi rasul ni kena ada kelebihan. Betul? Betul tak tu? Kalimah tu. Orang nak jadi sesuatu jawatan mesti orang ada punya kelebihan. Betul. Tapi murak tu tepat tak betul. Yang dipanggil kalimatul haq urida bihal batilu. Orang nak pegang sesuatu jawatan, apalagi rasul. Rasul pula rasul Allah, idafah Rasulullah. Nak jadi rasul Allah dia kena ada kelebihan. Bila nak ada kelebihan, fahamu ada apa? Harta tak ada apa sekarang, yatim piatu. Jadi tempat murak tu silap tu. Betul kata orang nak dapat satu jawatan mesti ada kelebihan, itu betul.
Tapi murak kelebihan dia tu harta benda semata-mata. Itu tempat silap. Lalu dia tanya muak ada apa? Tak ada apa-apa. Sebab itulah kalau hak orang jadi mengaku jadi rasul, kalau seperti Walid bin Mughirah mengaku, kami boleh terima. Sebab orang Walid ni saudagar besar dalam Mekah. Terkenal Walid bin Mughirah. Dan sebelah balik Taif masa tunya Urwah bin Mas'ud, orang kaya dalam Taif. Kalau salah seorang dua tu main mengaku saya rasul, kami boleh terima. Sebab dia ada kelebihan kaya. Kok tu murak dia. Maka lalu itulah Allah Ta'ala pun bentang kepada dia tu padang luah di Mekah. Tapi lah ni tak ada. Dah padang tak. Kalau kita nak tengok tempat zaman dulu kak, sebelah balik mana? Tu baik pada Mekah ni balik pintu Kaabah. Ni sebelah balik ni. Itu lembah dulu. Dia ikut sebelah balik bukit apa? Jabal Thawr. Dulu dia kawasan dia lemah. Lemah luar itu. Tu. Sekiranya di Bathak Mekah tu Allah Ta'ala nak menjadi mah bagi dia. Bukit-bukit tu daya nak jadi mah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada pada Allah Ta'ala bentang nak menjadikan lemah padang dia Mekah tu jadi ke emas. Ni adalah kita dah baca berzanji dah ayat macam wa rawadathul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa abah. Berzanji dia kata dah. Telah mendongeng-dongeng menggaya-gaya oleh bukit besar-besar bukit Mekah. An takuna bi an takuna lahu zahaban, bahawa nak jadi untuk Nabi tu mah. Tengok. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa abahu, Nabi tak mau. Tu dia dah. Dia tak mau. Makalah hadirnya ayat Allah pernah bentang ke dia tu nak menjadikan mah pada lembah yang luah pada Mekah tu jadi mah semua. Padang yang luah jadi mah semua untuk aku katanya. Tapi dia cerita kata berkata aku qultu, dia cerita tak aku kata la ya Rabb, tiada wahai Tuhanku, mana aku tiada mau. Walakin, dan tetapi asba'u yauman, tetapi aku mau lapar satu hari, walakin asba'u yauman wa aju'u yauman, dan aku kenyang satu hari. Wa qala thalathan, dan sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni akan ya demikian itu 3 kali dak katalah tu. La ya Rabb walakin asba'u yauman wa aju'u yauman. Dia dak ulang tu 3 kali. Tidak wahai Tuhan, tapi aku mau kenyang, aku mau lapar, silih berganti. Dia dak ulang 3 kali dak kata dia tu. Lalu dia sama kata fa iza ju'tu, maka apabila lapar aku, tadarra'tu, bermohon oleh aku ni kepada engkau. Ambil hak tadi mari. Dan apabila aku tu kenyang, aku syukur kepada engkau, aku ingat pada engkau. Tu dia. Ini menunjukkan bahawa dia tu dia suka nak hamba. Baik. Dan kata Syekh Zarruq, kata ia Syekh Zarruq rahimahullah, maka tiada mengutama ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan yang satu daripada keduanya atas yang lain. Apa? Bukan dia utamakan lapar semata-mata. Bukan dia utamakan kenyang semata-mata. Dia nak kedua. Lapar dia nak, kenyang pun dia nak. Senang pun nak, susah pun nak. Allah. Kita nak senang semata-mata kita nak, tapi tak boleh pun. Ada. Kalau tu kita nak senang semata-mata. Dia tak. Kedua-dua dia tidak utama mana-mana. Sebab apa? Sebab dia panggil sudah menjadi sifat dunia macam tu. Ya, tengok malam siang tak mau tak lepas. Tak apa mata gila ke malam siang. Begitu susah senang. Di situ susah, di sini senang. Tempat senang berlaku susah. Tempat susah senang. Itulah lagi dah.
Maka dia pun bila Allah Ta'ala bentang begitu, dia pilih untuk nak macam tu supaya nak tunjuk ajar kepada kita umat. Supaya kita tak kejar-kejar sangat siapa lupakan diri, siapa lupakan akhirat. Yang nak ajar kita umat ni. Sebab tu kita disuruh buat contoh teladan kepadanya. Ni satu teladan dia dan dia tunjuk ni. Bahkan tilik ia Nabi SAW kepada ubudiyah. Apa ubudiyah? Yang sifat kehamaan. Sebab tu panggil kita ni abdi. Kerana kita bersifat dengan ubudiyah, kita ni abd. Allah Ta'ala bersifat dengan rububiyah. Sebab tu Allah panggil Rabb. Tuan bagi sekalian alam. Sebab dia bersifat dengan rububiyah, ketuanan. Itu hakikinya. Kita ni ubudiyah, kehamaan. Kalau jadi besar ke apa-apa, hamba. Sifat hakiki kita tak? Sebab kita nak nama Allah boleh tak? Boleh. Abdullah, hamba pada Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ali, Abdul Ghani, Abdul Mughni. Segala nama-nama dia tu kita abdu kepadanya. Tu apa yang kata ni sifat ubudiyah, yang ni sifat kehamaan. Lepas tu bila main sifat kehamaan di bahasa itulah tu, sekali lapar, sekali kenyang, sekali dahaga, sekali puas dahaga. Begitu sifat hamba. Bila tuan pengulu beri makan, dapat makanlah. Bila tuan pengulu tak bagi kat, tak dapatlah hamba. Macam mana hamba? Allah ya ajar pada kita umat ni. Pada semua kelakuan. Dia nak jadi hamba semua kelakuan. Bukan sekali-sekala ketika susah je berasa hamba. Ketika senang bukan hamba. Bila kita orang dhaif baru berasa hamba. Bahawa kita punya kelebihan bukan hamba. Ada hamba setiap saat. Ubudiyah. Apa? Kerana bahawasanya ubudiyah itulah maksud. Yakni tujuan yang terutama. Sebab dia pilih macam tu. Wabillahi taufiqu intaha. Itu perkataan intaha Syekh Zarruq rahimahullahu ta'ala. Itulah yang antara kita dapat melalui. Maka dengan sebab itulah kita sambung lagi. Dan berkata musannif. Ni klik pada Ibnu Atha sendirilah. Tuai hikam ni sendiri. Tapi kita nak ambil lagi tak lain. Perkataan dia juga tapi lagi tak lain. Lalu kata dan berkata musannif Syekh Ibnu Atha'illah qaddasallahu sirrahu, dia kata di mana tu? Pada kitabnya yang bernama At-Tanwir. Kita rekah nama hak penuh dia At-Tanwir fi isqatit tadbir. Itu nama kitab dia. Nilai pada hikam. Di sana dia kata begini. Kita ambil arti mari begini. Ketahui olehmu bahawa sebesar-besar maqam, sebesar-besar pangkat yang tetap, itu maqam. Qama yaqumu qauman wa qiyaman wa qamatan, qiyam pendirian yang tetap. Itu maqam yang dimendiri akan hamba padanya. Yang dimendirikan hamba padanya pada maqam, pada sebesar-besar maqam tu apa hak besar sekali? Ialah maqam ubudiyah, pangkat kehamaan. Pangkat kehamaan, hak tu pangkat besar. Ada pun pangkat lain. Dan semua segala maqam itu, yakni yang lain daripadanya, daripada maqam ubudiyah tu, seperti segala khadam bagi ini maqam. Maqam hamba inilah sebesar-besar maqam. Lepas tu maqam yang lain tu, pangkat yang lain tu merupakan khadam bagi maqam ubudiyah. Mana dalil yang menunjuk? Dan bermula dalil yang menunjukkan atas bahawa ubudiyah itu yang sifat kehamaan tu ialah semelia-melia maqam. Dalilnya ialah akhbar
ialah dalil atas itu tu firman Allah Taala, subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Hingga akhir ayat banyak kita ingat. Dengan di Isra Mi'raj dah. Ini setengah pada ambil ayat ni jadikan dalil. Ini setengah ayat menaskan atas bahawasanya sabit bagi Nabi SAW itu berlaku Isra. Oleh yang demikian siapa ingkarkan Isra kufur dengan ijma' ulama. Sebab Allah Ta'ala sebut nas lalu dah. Asra madi dharat yusri. Masdar isra'an, asra yusri isra'an. Asal kaedah isra'yan. Kan nama daripada sara yasri, asra yusri, asra ya yusri. Tengah di kaedah. Lepas tu masdar dia isra'yan. Tak kala ya jatuh lepas pada halis zaidah ditukarkan hamzah. Isra'an. Kita panggil isra'. Apa arti? Perjalankan malam. Berjalan malam. Maka Allah Ta'ala guna macam mana? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Artinya maha suci Tuhan yang telah menjalan malam akan hamba-Nya pada waktu malam. Wa mai lailan kalau yang mengaji dari segi kaedah dia panggil taukid. Apa? Karena perkataan asra tu mana berjalan malam. Sara yasri berjalan malam. Kalau berjalan siang hari tak panggil sara yasri di segi lugah. Bila asra yasri memperjalan ia pada waktu malam. Itu makna dia siap dah. Tiba-tiba mai pula lailan, taukid dia panggil. Sebab tak? Aku makan dengan tangan. Itu main taukid dia. Aku dengar dengan telinga. Tak kena ayat dah. Aku dengar dengan telinga. Buat mari dengan telinga nak taukid bagi makna dengar. Sabit tu kalau orang tu percaya tak percaya. Mu dengar? Aku dengar sendiri. Mu dengar sendiri. Dengar dengan dua telinga ni. Pegang lagi telinga ni. Tu nak kuat. Mana kita tak percaya lagi beratlah. Tapi tak aku dengar. Aku dengar tu istimewa lagi. Orang lain dengar cerita pada aku. Aku dengar sendiri. Aku dengar dengan telinga. Tu taukid orang panggil. Ini sebab tu asra tu mana berjalan malam. Mai lailan pula taukid. Tempat nak bicara di sini betul abdihi. Allah Taala guna abdihi. Dia panggil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pula dengan perkataan abdihi inilah mentarjahkan kaum yang tarjah kata Isra tu wajib kita i'tikad kata Isra adalah sabitun, sungguh. Jangan syak dan ragu kerana Allah Ta'ala nas. Orang syak dan ragu apalagi ingkar, kufur kerana nas. Adapun Mi'raj, Mi'raj tak ada nas dalam Quran. Hanya dalam hadis. Orang ingkar tu fasik, mubtada'. Tapi tak boleh hukum kufur kerana tak ada nas dalam Quran. Baik. Kemudian bila dah isbat dah Isra', soalnya adakah Isra' dengan jasad serta roh, kau roh saja? Roh serta jasad, kau roh saja. Khilaf situ sikit. Maka jumhur pertama kata roh kali dengan jasad. Sebab itulah jadi murtad tu kalau ayat tu semalam aku mimpi pergi ke Baitul Maqdis. Tak ada masalah. Bagi kita cerita. Tengah hari tadi aku tidur waktu zuhur. Tiba-tiba pergi Mekah. Apa dah? Mimpi ke? Aku mimpi. Tak ada apa kalau mimpi. Kalau tadi aku pergi Mekah. Sudah kita muka apa mu cakap. Rusak pun noh. Tapi kalau tak aku mimpi boleh diterima. Tiba-tiba bila dia cerita kata aku diperjalankan ke Baitul Maqdis semalam. Itulah masalah Islam dah jadi tak ada masa tu. Kerana luar biasa. Orang pergi balik sebulan masa tu jalan kaki. Tiba-tiba pergi malam pagi duduk di Mekah. Tu kita tak percaya. Lepas tu ada kata Isra' dengan roh saja. Tak ada sikit tu. Isra' dengan roh serta jasad. Itulah. Apa pula ayat kata bi'abdihi, ni dalil kata serta dengan jasad.
abdihi. Jadi tempat kita bercara di sini ialah perkataan abdihi inilah Allah panggil kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan hamba-Nya. Ni kata sifat ubudiyah. Ayat lain dan firman-Nya, wa ma anzalna ala abdina, al-ayah dari surah Al-Anfal. Artinya, dan barang, ni Quran, yang telah menurun oleh kami ala abdina, atas hamba kami. Siapa? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tu. Tu nak nyata kata banyak tempat Allah Taala sebut hamba pada Nabi dia. Antara lain dan firman-Nya Taala, kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, surah Maryam ayat 1-2. Artinya kaf ha ya ain sad. Apa arti? Ni apa ayat mutasyabih. Allah yang mengetahui dengan muraknya, murak Allah, bidzalika dengan bagi demikian itu, demikian perkataan kaf ha ya ain sad. Kita baca sudahlah. Apa arti Allah lah tahu. Baik. Apa Allah Taala nak menyatakan di sini? Inilah tu takdir isyarat kata zikru khabar mubtadawah mahzuf satu wajah. Inilah apa? Zikru rahmati rabbika abdahu. Inilah yang disebut padanya akan rahmat, yakni kasihan belas oleh Tuhan kau Muhammad akan hamba-Nya. Siapa hamba-Nya? Zakaria. Nabi Zakaria. Allah panggil hamba juga ke Nabi Zakaria. Ini tepat nak menyata kata maqam hak lebih ialah maqam ubudiyah. Dan wallahu alam, dan tak kala diberi pilih akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasani antara bahawa jadi ia nabi lagi raja atau nabi lagi hamba, maka pilih ia akan ubudiyah, yakni pilih ia akan nabi lagi hamba. Seperti itu tadi lah. Dan kata ia qaddasallahu sirrahu, Ibn Musannaf kata lagi, maka ada pada demikian itu, yakni pada beberapa ayat di atas tadi dan hadis itu seterang-terang dalil yang menunjukkan atas bahawasanya maqam ubudiyah itu, sifat kehambaan tu daripada selebih-lebih segala maqam pangkat dan sebesar-besar segala qurbah. Dan telah sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana abdun la akulu muttaki'an, innama ana abdun lillah akulu kama ya'kulul abdu. Artinya sesungguh aku hanyalah hamba, tiada makan aku hal kada aku yang bertelekan. Dia tak akan cara ni telekan ni. Katanya panggil duk menyengai. Sini takak nak menyengai. Takak ke? Ni makan menyengai ni. Duk sengai, lepas tu gedik kaki pula ada. Tu. Sengai juga kaki letak ni gedik tambah akan. Maka waktu ada sengai. Aku tak makan bertelekan. Kan ini bukan rupa hamba macam ni. Rupa orang megah macam tu. Duk gini ngak Allah. Tu nah. Aku makan seperti makan oleh hamba. Hamba ke kalau tok pengulu bagi ke makanlah. Nanti dulu. Nantilah dia. Tak hamba macam mana? Allah, ini yang nak tunjuk ajar kepada kita umat bahawa sifat tawadhu, sifat rendah. Tapi dengan kita rendah bukan jadi hina. Dengan rendah Allah kau angkat. Man tawadhu'a lillah, iaitu rafa'ahu Allah. Dalam hadis sebut siapa rendah diri kerana Allah,
Allah angkat dia. Allah angkat dia. Tu dia. Wa man takabbara, dan siapa sombong, khafadahullah, Allah merendahkan dia. Tak nyata di dunia, di akhirat. Sebab Allah Taala kata khafidatur rafi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Khafa dengan di khafa dalam nahwu. Apa khafa? Pada lurah mana merendahkan, rendah. Manakala rafi'ah, rafa', tinggi, angkat, mengangkatkan. Jadi hari kiamat kelak Allah Taala kata sifat hari kiamat ni dipanggilkan khafidah, hari yang merendahkan orang takabur. Hari kiamat juga rafi'ah, mengangkatkan orang yang tawaduk di dunia kerana Allah. Baiklah. Sebab itulah dia sengaja pilih sifat hamba, tapi dia lebih tengok dia ni rahmatan lil alamin. Bagaimana? Dibangkitkan dia rahmat sekalian alam, tapi dia suka hamba. Masya-Allah. Itulah yang nak tunjuk ajar pada kita umat. Makna kata pilih jadi hamba, tidak menapi, tak ada jadi berlawan dengan kelebihan. Itu dia. Habis, banyak lagi kalau kita nak kira lagi tu, nampaknya kena singgah dulu setakat itu. Dan sebeda ia ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala fakhra. Dalam nota kaki 1, 2 tu pun tidak kita lalui. Lain kalilah insya-Allah taala. Mudah-mudahan semula kita sambung pada kata dan kata ia, maka ada pada demikian untuk laluan. Untuk bahagian kitab setakat tu je dulu. Masa kita tu kira-kira ada lagi